Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pesyarah saya iaitu Encik Badru Syam bin Mazin yang mengajar subjek Sejarah Lisan dan Pendokumentasian SJHK 3223. Saya Siti Fatimah binti Muhammad ingin membentangkan tugasan berterusan yang kedua. Pentaksiran berterusan ini mempunyai tajuk iaitu secara individu ada diminta untuk menghasilkan satu produk serta melakukan persembahan berdasarkan proses perancangan, rakaman dan penyimpanan sumber lisan ke arah peningkatan profesional guru sejarah. Terdapat beberapa isi kandungan yang terdapat dalam persembahan ini. Yang pertama iaitu proses perancangan. Proses perancangan merangkumi mesyuarat penentuan AJK, penetapan tokoh, surat jemputan tokoh, penetapan tema dan objektif, memilih tarikh, masa serta tempat, buku program serta penyediaan soalan. Yang kedua adalah proses rakaman. Proses rakaman merangkumi kepada kehadiran pelajar, penyediaan proses rakaman, kehadiran tokoh, sesi wawancara, beberapa sedutan rakaman serta sesi soal jawab. Dan yang terakhir adalah proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini merangkumi cara penyimpanan, perbandingan cara dahulu dengan kini serta kesan kepada sejarah lisan dan pendokumentasian. Baiklah, sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, izinkan saya menerangkan konsep sejarah lisan. Apa itu sejarah lisan? Objektif sejarah lisan adalah untuk menghasilkan satu dokumen dari keterangan foto yang terlibat secara langsung dengan sesuatu peristiwa, keterangan saksi mata serta keterangan dengar ke dalam bentuk rakaman atau transkrip. Sejarah lisan adalah sebagai salah satu daripada cabang sejarah menjadi penting disebabkan kekurangan sumber bertulis dan sumber arkeologi dalam pengkajian sesebuah sejarah. Baiklah, kita masuk ke dalam perancangan awal. Sebelum melakukan sesi wawancara, kita perlulah mempunyai perancangan awal seperti menentukan tema kajian, gambaran dan maklumat awal mengenai kajian serta membina kerangka atau pemetaan penyoalan. Perancangan awal ini memudahkan setiap individu untuk merangka sesi wawancara demi mencapai tujuan dan juga objektif yang ingin disampaikan. Baiklah, sebelum sesi wawancara diadakan, kami telah melakukan proses perancangan yang merangkumi mesyuarat penentuan AJK, pemilihan tokoh, pemilihan masa dan juga tempat, buku program, surat jemputan dan sebagainya. Proses perancangan ini adalah penting untuk memastikan setiap proses daripada satu tahap kepada tahap yang seterusnya dijalan dengan lancar. Baiklah, sebelum sesi wawancara dilaksanakan, kami telah mengadakan mesyuarat penentuan AJK. Tujuan kami mengadakan mesyuarat ini adalah bagi melantik ahli jawatan kuasa induk serta ahli jawatan kuasa pelaksana. Ahli jawatan kuasa induk terdiri daripada pengerusi, naib pengerusi, setiausaha serta bendahari. Malah, ahli jawatan kuasa pelaksana pula terdiri daripada AJK teknikal, AJK buku program, AJK makanan dan sebagainya. Seterusnya, kami juga telah mengagihkan tugas kepada setiap pelajar. Hal ini dapat memudahkan setiap pelajar mengetahui apakah kerja yang mereka perlu lakukan sebelum sesi wawancara dilaksanakan. Yang terakhir sekali adalah merangka objektif, tema dan tertib program. Setiap tema dan juga tertib program ini akan diberitahu kepada pensyarah dan juga tokoh bagi mereka mengetahui bilakah wawancara ini dilaksanakan. Berikut merupakan beberapa senarai ahli jawatan kuasa yang telah dilantik pada mesyuarat yang diadakan. Sebagai contoh, AJK rakaman, AJK transkrip, AJK sambutan. Ini memudahkan mereka mengetahui bidang-bidang tugas yang perlu mereka laksanakan. Hal ini memudahkan urusan wawancara dilakukan dengan lancar. Selepas kami menetapkan ahli jawatan kuasa, kami telah berbincang untuk penetapan tokoh. Tokoh yang dipilih berdasarkan kepada pengalaman beliau menjalankan tugas demi menyelamatkan negara.
Beliau telah menjadi keterangan proto dalam peristiwa penentangan terhadap pengganas komunis semasa Operasi Selamat Sawadi di selatan Thailand, iaitu Kolonel Haji Roslan bin Haji Abdul Rahman. Sedikit tambahan, pada tahun 1980, beliau telah dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas kejayaan pelakon yang dipimpinnya membunuh 3 orang pengganas komunis semasa Operasi Selamat Sawadi di selatan Thailand. Bukan itu sahaja, kami juga telah mengedarkan surat jemputan kepada tokoh iaitu Kolonel Haji Roslan bin Haji Abdul Rahman untuk mengadakan sesi temu bual di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewah. Surat jemputan tersebut mempunyai ketetapan seperti tarikh, tempat dan juga masa untuk mengadakan sesi temu bual tersebut. Dalam surat jemputan ini mempunyai objektif supaya para pelajar sejarah mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap proses pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Tidak dilupakan juga kepada tema dan juga objektif wawancara. Tema bagi wawancara ini adalah mengenai pengalaman seseorang tentera dalam menghadapi rintangan memerangi kuasa komunis semasa Operasi Selamat Sawadi di selatan Thailand. Beliau telah mengharumkan nama negara demi menghapuskan keganasan komunis di negara ini. Seterusnya, objektif adalah memberi peluang kepada pelatih guru bagi melancarkan wawancara sejarah. Seterusnya, melengkapkan keperluan maklumat khusus dan juga pentaksiran berterusan. Selepas kami menetapkan tema dan objektif, kami juga telah membuat pemilihan tarikh, masa dan juga tempat. Setelah berbincang, tarikh untuk diadakan proses wawancara tersebut adalah pada 6 Mac 2024 pada 3 hingga 4 petang. Pada tarikh dan juga masa tersebut, para pelajar mempunyai kelapangan masa untuk mengadakan proses sesi temu bual. Tempat yang kami pilih adalah di Studio Melewah untuk memudahkan proses rangkaman kerana tempat tersebut lebih selesa, luas, memuatkan seramai 40 orang pelajar termasuk pensyarah dan juga mempunyai penghawa dingin. Selanjutnya, kami telah menghasilkan buku program untuk diedarkan kepada tetamu jemputan dan juga tokoh wawancara semasa proses temu bual dilaksanakan. Saya telah meletakkan link buku program tersebut untuk diakses dan dilihat dalam bentuk NFLIP. Saya juga telah meletakkan lampiran buku program di slide ini, iaitu mempunyai tajuk Perentangan terhadap Pengganas Komunis semasa Operasi Selamat Sawadi di selatan Thailand. Buku program ini merangkumi tarikh, masa, tempat serta tentatif program. Baiklah, bagi proses perancangan yang terakhir adalah penyediaan soalan. Terdapat beberapa soalan yang dibincangkan oleh setiap ahli jawatan kuasa, mempunyai tujuan untuk memahami setiap isi kandungan yang disampaikan oleh tokoh. Terdapat beberapa contoh soalan yang telah kami ajukan, iaitu cabaran paling sukar ketika beroperasi di dalam hutan serta berdasarkan pengalaman tokoh, sejauh manakah ancaman komunis dalam membahayakan keamanan negara kita. Apabila proses perancangan telah selesai, kita teruskan dengan proses rakaman. Proses rakaman merangkumi kepada kehadiran pelajar, penyediaan proses rakaman dengan menyediakan kamera, tempat duduk serta sesi wawancara yang diadakan. Baiklah, sebelum proses rakaman diadakan, kehadiran pelajar telah ditetapkan pada pukul 2.50 petang. Hal ini kerana proses wawancara ingin dilaksanakan pada pukul 3 petang selepas kehadiran tokoh. Setiap pelajar telah mengambil tempat masing-masing demi kelancaran majlis. Seterusnya, kehadiran wawancara ini adalah wajib kepada pelajar sejarah ambilan Jun 2022-2027 kerana termaktub dalam maklumat khusus serta pentaksiran berterusan dalam sejarah lisan dan pendokumentasian. Selesai sahaja kehadiran pelajar, penyediaan proses rakaman dilakukan. Penyediaan proses rakaman ini adalah dari segi kamera, tempat duduk dan juga pembesar suara. Sesi rakaman akan diadakan apabila
Semua penyediaan telah diadakan. Ini memudahkan proses rakaman berlaku serta setiap sedutan wawancara dapat direkod dan disimpan bagi rujukan kepada para pelajar. Apabila kamera, tempat duduk dan juga para pelajar telah hadir dan telah bersedia, maka kehadiran tokoh telah tiba di studio Melewar pada tepat 3 petang. Tokoh telah mengambil tempat duduk serta bersedia dengan sesi wawancara beliau. Sesi wawancara dimulakan dengan bacaan doa, kata alu-aluan oleh pengerusi majlis dan seterusnya diserahkan kepada moderator untuk memulakan sesi temu tersebut. Sesi wawancara dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis. Seterusnya, moderator telah mengambil bahagian untuk meneruskan sesi wawancara. Sesi wawancara ini lebih menjurus ke arah pengalaman tokoh dalam menentang komunis pada tahun 1980. Oleh itu, terdapat beberapa sedutan rakaman yang diadakan pada 6 Mac 2024 dan dilampirkan dalam pembentangan ini. Okey, apabila saya dimasukkan sana dalam kawasan operasi di selatan Thailand, iaitu lebih kurang 18 batu ke utara Betong. Pernah dengar Betong tak? Thailand kan? Masuk ikut cross border Bukit Berapit, pasal 18 batu daripada Pekan Betong tu, Betong ke utara. Di situlah kami duduk di dalam kawasan hutan dan juga kelapa sawit. Siapa pernah tengok Greenberry? Itu lama lah. Siapa? Pernah kan? Macam mana Vietnam War. Lebih kurang live kita orang macam tu lah. Duduk atas bukit, tak ada pokok, tak ada apa. Kan? Hari-hari kena tembak, kena mortar dan sebagainya. Lebih kurang live kita orang macam tu. Bila masuk kat situ, saya sampai saja tempat tu setelah dapat taklimat. Malam tu juga saya diarahkan untuk bergerak ke satu lokasi tak jauh. Lebih kurang dalam 400-500 meter je lah daripada main location kita orang untuk mengambil alih satu kawasan Surang Dap. Kan? So, tunjuk macam ni. So, buka backpack. Letak, semua rapat. Kiri kanan sungai kan. Standby. Saya dengan 2 orang anak buah saya pergi tempat leading scout tadi. Dia tunjuk saya. Saya nampak 2 lembaga berdiri. Berhampiran dengan kita orang. Lebih kurang jarak dalam 20 meter je lah. 20 meter daripada dia orang. Kita orang. Bila dia tunjuk kat saya tu, 2 lembaga ni pakai baju hijau. Okay? Tak ada senjata. Mereka sedang hutan. Dalam kawasan hutan tu tiba-tiba ada kebun. Sebesar lebih kurang dalam volleyball court tu lah. Badminton court. Kat situ ada keledek, ada pisang, ada ubi kan. Ni daun-daunan hutan, daun-daunan kampung lah dia tanam kat situ untuk dia orang survive kan. So kalau ada apa-apa, inilah makanan dia orang. Rupanya dekat atas daripada dekat dengan kawasan kebun atas bukit tu ada dia punya staging camp, Okey, serutan rakaman tadi menceritakan sedikit mengenai pengalaman tokoh semasa berada di selatan Thailand untuk menentang komunis. Seterusnya, sesi wawancara diteruskan dengan sesi soal jawab. Sesi soal jawab ini diajukan oleh para penonton iaitu para pelajar sendiri dengan tokoh untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan pengalaman tokoh. Bukan itu sahaja, para pelajar juga dapat meningkatkan kefahaman terhadap cara penentangan musuh serta mengetahui kejayaan tokoh dalam penentangan terhadap pengganas komunis. Terdapat juga beberapa sedutan mengenai persoalan-persoalan yang diajukan oleh para pelajar kepada tokoh semasa wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib. Saya daripada unit AJSK 2 PSMP Jun 2022-2007. Jadi soalan saya yang nak ditujukan kepada Tuan ialah sebagai orang yang berpengalaman dalam beroperasi di dalam hutan, apakah cabaran yang paling sukar ketika beroperasi? Momen suka dan duka ketika beroperasi, dan kelazimannya satu operasi mengambil masa berapa lama? Itu saja soalan saya. Sekian. Terima kasih. Kalau daripada segi suka duka ni kan saya masuk tentera dalam awal-awal early 1920s tu kan. Saya ditawliahkan. Orang kata tak ada perasaan macam tu kan. Kira masuk tentera ni is enjoy lah. Nak enjoy, nak apa sebagainya kan. Sebab tu kali pertama saya masuk hutan, saya pergi operasi. Platun saja saya pernah tangkap saya dalam hutan. Jalan seorang-seorang dalam hutan. Di Samad Sawadi ni.
Sebelum saya bertembak tu kan, saya bawa senjata, saya pakai seluar pendek dengan selipar, saya berjalan mengendap, tengok keliling. Tujuan saya itulah nak tengok keadaan tu kan. Kalau saya jalan dengan anggota-anggota saya ni, ramai-ramai, bunyi askar berjalan ni macam gajah berjalan. Betul tak? Kalau mak pijak ganting dan sebagainya. Saya dengan selipar jalan, dengan senjata gabain, M16 yang boleh lipat kan. Jalan saya suka merangkak, apa tengok kan. So, saya enjoy lah kan. Nak tahu lebih, study terrain tu lebih detail lagi kan. Sampai saya kena marah dengan saya punya anggota marah saya, sarjan saya tu. Dia kata, sebab apa? Kalau saya mati, dia nak menjawab. Kan? So, masa saya contact pun, apabila saya contact, saya dah clearkan body semua sekali, letak kat tengah-tengah tu. Saya ambil point tu, saya buat main dengan point tu. Kan? Saya tak pernah tengok point tu. Saya tak pernah menembak dengan point tu. Bila saya dapat point tu, saya duduk menembak pokok-pokok pisang. Kan? Anggota saya pun tegur saya. Tuan jangan terlalu seronok, dia tekan. Kita dalam hutan, komunis keliling. Sebab tempat saya contact tu macam kawah kan. Kami contact kat luar. So, kalau anything apa yang berlaku, keliling tu dia boleh tembak saya kat situ kan. So, daripada segi peringkat awal tu, orang kata seronok kan. Tapi as you lama lagi dengan anggota kan, pergi operasi lebih banyak lagi, operasi-operasi lain, baru kita rasa kan. Baru saya punya tugas, tanggungjawab saya amat berat untuk menentukan nyawa anggota saya. Hidup, mati, sakit dia orang adalah tanggungjawab saya. Itu sebab apabila anggota saya kena bobby trap kali pertama tu, lepas saya bertembak tu, petang tu dia orang keluar pergi buat piket. Piket ni adalah satu tugas yang kita hantar anggota dalam kumpulan kecil 4-5 orang pergi ke satu lokasi yang boleh dominate kawasan keliling, tengok kawasan keselamatan, ada tak komunis ke, ada ancaman dan sebagainya. So budak Batman saya ni, dia pergi 4 orang dengan sarjan saya, dia terpijak jangkap sama. Yang dibuat oleh komunis yang saya tempur tu, ada yang dapat lari tu, dia buat-buat lebih kurang, dia baling je kat pokok apa tak tahu lah kan. Mungkin eksplosif tu tak cukup kuat. Tapi tu yang saya cerita, dia kena tapak kaki tu kan. Bom meletup malam lepas dekat-dekat waktu isyak. Saya boleh tak pakai termometer, dalam hutan saya boleh dengar. Orang pertama yang saya jeritlah nama saya. Dia panggil nama saya. Dia, tuan, habislah saya tuan. Macam mana hidup saya kan. Saya nak pergi ambil dia. Lepas maghrib, lepas isyak tu, 4 jam. 400 meter je. Jalan nak pergi ambil dia, bawa ke tempat saya. Nak bagi rawatan. Okay, sebab saya ada medical. Segala beg-beg rawatan kecemasan pada saya. Saya punya aja bawa first aid. Itu morfin. Kan? 2-3 tube larut kat pouch saya. Sampai kat sini, bagi tu je, bagi dia hilang sakit. Sepanjang jalan dia sebut nama saya, tak reti-reti. Kan? So, kadang kita terasa budak-budak ni dia memerlukan seseorang lah kan, bila dalam keadaan macam tu. So, fikir juga kalau apa benda lain berlaku pada anggota saya, benda yang sama juga. Okay? So, itu sebab saya kata, nak menjaga dia orang ni bukan satu perkara yang senang. Masa itulah baru saya tahu macam mana susah, pahit, beratnya untuk kita mengawal satu anggota dalam, tak ramai, lebih kurang 20-30 orang tadi. Bukan senang. Makan, minum dia orang kan. Even dah balik camp sekali pun, apa berlaku dengan anak bini dia orang, kita kena ambil tahu. Kita kena pergi melawat, kita pergi ziarah. Kita tentukan rawatan ahli keluarga dia dapat. To that extent kita kena pergilah. Right? Sebab tanpa dia orang saya tak boleh bekerja. Kan, saya nak command siapa? Takkan saya nak suruh batang penyapu tu berat sendiri kan. Takkan suruh senapang tu menembak. Tak. So dia orang lah yang menembak saya. And then dengan comradeship tadi, semangat orang kata yang ada tadi, itu baru kita beri semangat kerjasama dia orang tau. Masa saya bertembak tadi, ingat saya buat macam ni. Kan? Lepas saya bertembak tu, keluar, saya panggil sarjan saya, okey, bawa pack masing-masing, naik atas, kita cordon kawasan ni. Waktu pack saya semua kat dia, semua sekali anggota saya pack dalam sungai. Dia orang tak tahu tau. Dia orang buka main letak. Pasal nak letak atas tebing jauh sikit kan. Buka tinggalkan pelan. Dah habis clear seorang-seorang pergi datang cari pack semua dalam air. Kan? Tak kisah dia enjoy seronok. Tuan makan tak ada apa tuan. Tu keledek ada ubi ada. Belasah lah aku cakap kan. Dan masa tu lah kita kerja sebagai satu tim. Kan? Saya kali pertama saya operasi, jarang sekali sebagai ketua ni guard. Kita ada guard kan. Kalau 24 jam kalau kita duduk satu base kita akan mengawal guard. Saya nak buat guard orang tak bagi. Kan? Tapi kadang-kadang saya minta kat sarjan saya, bagi dah saya peluang guard saya cakap. Saya pun nak tahu keadaan macam mana budak-budak kan. 2 jam.
So saya minta kontrak sepanjang saya operasi pukul 12 sampai pukul 2 ada time saya guard. Saya duduk, bukan guard bukan apa, duduk mata celik kan. Ada lebih tinggi bawa apa ni jarum tu cocok dekat pipi, dekat lengan supaya jangan tertidur. Mengantuk 2 jam tak tidur tengah malam dengan pacat dengan apa kan. So tapi budak saya alhamdulillah sangat beri kerjasama. Kalau saya kata saya nak pergi bawah ambil air kan, 2-3 orang dah turun bawah dah. Tentukan keselamatan. Semua bukan keselamatan saya, keselamatan semua sekali yang ada dekat situ. So this one, team spirit, spirit de corps, amat penting lah dalam dalam platoon ni, dalam tentera ni lah kan. Sebab kita bukan kerja seorang, kita kerja dalam satu kumpulan. Saya jawab soalan. Proses perancangan telah selesai, proses rakaman juga selesai, maka kita tiba di penghujungnya, iaitu proses penyimpanan. Cara penyimpanan pada masa kini adalah melalui penghasilan transkrip. Transkrip ini dijadikan sebagai sebuah rujukan yang lengkap untuk mudah diakses serta disimpan. Hal ini juga memudahkan para penyelidik untuk mendapatkan maklumat lanjut. Saya sertakan beberapa lampiran daripada transkrip wawancara tersebut dalam pembentangan ini. Baiklah, sebelum saya menamatkan sesi pembentangan ini, terdapat beberapa pembandingan cara sejarah lisan dahulu dengan kini. Terdapat 2 yang saya senaraikan perbezaan antara cara dahulu dan juga cara kini. Yang pertama adalah pada zaman dahulu, isu peralatan yang tidak mencukupi sukar untuk melakukan sesi wawancara. Seperti kita tahu, pada zaman dahulu, sukar untuk kita mendapatkan kamera, telefon bimbit untuk melakukan proses rakaman. Oleh itu, proses rakaman itu tidak dapat dilakukan secara langsung dengan mudahnya. Seterusnya, pada masa kini, kita mempunyai kelengkapan yang secukupnya. Kita mempunyai telefon, kamera dan setiap digital mudah diakses dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Isu kewangan juga tidak menjadi masalah pada masa kini kerana kebanyakan setiap manusia mempunyai alatan media teknologi yang tersendiri. Seterusnya adalah pada zaman dahulu, sesi rakaman menggunakan pita rakaman. Seperti yang sedia maklum bahawa pita rakaman ini tidak mudah untuk disimpan. Maka apabila melakukan sesi rakaman menggunakan pita rakaman ini, kemungkinan besar pita rakaman akan hilang. Oleh itu, sesi rakaman tidak dapat disimpan dengan sebaiknya. Namun, pada masa kini, kita telah menggunakan media teknologi seperti kamera dan juga telefon. Apabila mempunyai kamera dan juga telefon, kita dapat menyimpan video tersebut dalam bentuk VCD dan juga dapat disimpan di dalam fail dan juga dikongsi dengan sesiapa sahaja. Oleh itu, setiap video itu dapat disimpan dan dikekalkan untuk menjadi rujukan kepada ramai orang. Yang terakhir, apakah kesan wawancara ini kepada sejarah lisan dan pendokumentasian? Yang pertama, kita dapat memberikan maklumat yang mungkin maklumat ini tidak diperoleh oleh pekaji lain. Kita dapat berkongsi pengalaman tokoh dan juga apa yang tokoh dapat lakukan semasa proses operasi tersebut. Seterusnya, dapat juga memberi peluang kepada orang ramai untuk mentafsirkan peranan mereka demi mencari kebenaran sejarah. Dan yang terakhir adalah mempelbagaikan sumber dalam usaha memahami dan memelihara warisan negara. Berikut merupakan beberapa kenangan yang telah diambil semasa proses wawancara tersebut untuk dilampirkan dalam pembentangan ini. Sebelum saya menamatkan pembentangan ini, izinkan saya berpantun sedikit. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Itu sahaja daripada saya, Siti Fatimah binti Muhammad. Sekian, terima kasih.